Orang Syiah, ni saya cerita Syiah ni, pasal Syiah ni dia duk lancar, dia paling ni dia cerita dia sikit. Orang Syiah, dia kata sahabat khianat. Sebab apa? Orang duk tengah kalut nak kebumikan Nabi, mereka duk pergi bincang masalah politik. Siapa hak nak ganti Nabi? Sebenarnya bukanlah para sahabat ni gila politik dah. Tapi bila Nabi tak ada, siapa nak jadi pemimpin? Masyarakat Arab ni dia kalau tak ada kepala sat saja, habislah dia kata. Habislah dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pernyataan Dr. Asri Zainul Abidin ini mengelirukan kerana antar sahabat Nabi dan Rasulullah, siapakah yang lebih berhak? Adakah sahabat Nabi lebih mengetahui urusan umat berbanding Rasul? Atau apakah sahabat lebih berhak mereka bertindak kerana mereka lebih tahu betapa pentingnya urusan kekhalifahan berbanding Rasulullah yang tidak tahu bahawa urusan khalifah itu sangat penting? Orang duk tengah kalut nak kebumikan Nabi, mereka duk pergi bincang masalah politik. Siapa hak nak ganti Nabi? Al-Imam Al-Bazdawi dan Usul Al-Bazdawi, dia tak gamak nak sahabat kata sahabat ni pergi urus politik dan tinggal jenazah. Dia kata sahabat ni pergi ada urusan lain yang penting dan mereka tinggal jenazah. Kerana kalau sekiranya semua duk tumpu jenazah, lepas pada tu berbalah lah. Siapa ketua di kalangan kita ni? Pernyataan Dr. Asri ini menyimpang dari kebenaran. Untuk apa berbincang sedangkan Rasulullah telah meninggalkan khalifah kepada umatnya? Di dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir karangan Nasiruddin Al-Albani, jilid pertama, penerbit Al-Maktab Al-Islami, cetakan ketiga tahun 1977 Masihi, muka surat 482, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni tarikun fikum khalifatain, kitaballahi hablum mamdud, ma baina as-sama'i wal ard, wa itrati ahla baiti, wa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua khalifah. Pertama, kitab Allah yang talinya bersambungan di antara langit dan bumi, dan itrahku ahlul bait. Sesungguhnya kedua-duanya tidak akan terpisah selama-lamanya sehingga bertemu denganku di telaga Haud. Dalam peristiwa Ghadir Qum, Rasulullah telah mengumumkan Ali sebagai pemimpin setelah baginda. Lalu Abu Bakar dan Umar pun membaiat Ali bin Abi Talib. Peristiwa ini dirakam dalam banyak sumber rujukan Ahlus Sunnah. Antaranya ialah kitab Al-Tanwir Syarhul Jami' As-Saghir, jilid ke-10, cetakan pertama tahun 2011, penerbit Maktabah Darussalam, Riyadh, muka surat 387. Walamma sami'a Abu Bakr wa Umar dhalika qala fima akhrajahu Darul Qatni an Sa'ad bin Abi Waqqas, amsayta ya ibn Abi Talib maula kullu mu'minin wa mu'minatin, wa akhraja aidan annahu khila li Umar innaka tasna'u bi ibni Abi Talib syai'an la tasna'uhu bi ghairihi minas sahabah, qala innahu maulai. Tatkala Abu Bakar dan Umar mendengar demikian itu, maka kedua-dua mereka pun berkata sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Darul Qatni daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai putera Abu Talib, sekarang engkau menjadi pemimpin lelaki dan perempuan yang beriman. Juga dikeluarkan riwayat telah dikatakan kepada Umar, sesungguhnya engkau melakukan terhadap Ali bin Abi Talib sesuatu yang tidak dilakukan oleh mana-mana sahabat yang lain. Umar pun berkata, ini dikarenakan beliau adalah pemimpinku. Wa qala musannif, hadis mutawatir. Berkatalah pengarang, hadis adalah mutawatir. Justru itu pandangan Syiah ada kebenarannya.
bahawa para sahabat tidak setia dengan perintah Nabi agar berpegang dengan Ahlul Bait, iaitu khalifah setelah kewafatan Nabi. Jadi Umar, Abu Bakar maka selesaikan benda ni dulu. Maka orang Syiah buat kesimpulan bahawasanya ini menunjukkan masa nak lantik hari itu tak ajak Ali pergi sekali. Maka berbalahlah dalam masalah ni mai kemudian Ali pun tak kata apa. Cerita Dr. Asri ini tidak benar. Apa yang terjadi ialah kudeta atau rampasan kuasa. Artinya, konspirasi ini sudah terancang sebelum kewafatan Rasulullah lagi. Antara indikasi-indikasinya ialah kehadiran tentera Abu Bakar dari kalangan Bani Aslam yang memenuhi kota Madinah dan mengambil bai'ah secara paksa. Kitab-kitab Ahlus Sunnah sendiri menceritakan kisah tersebut. Dalam kitab Tarikh At-Tabari yang ditulis oleh sejarawan Sunni Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, jilid ketiga, cetakan kedua, penerbit Darul Ma'arif, Mesir, muka surat 222. Pengarang menulis, Anna Aslam aqbalat bi jama'atiha hatta tadayiq bihim as-sikak fabaya'u Aba Bakr fakana Umar yaqul ma huwa illa an ra'aitu Aslam fa'ayqantu bin Nasr. Sesungguhnya kelompok Bani Aslam datang dengan anggota-anggota kumpulannya sehingga memenuhi lorong-lorong, maka mereka memberikan baiat kepada Abu Bakar. Berkatalah Umar, tatkala aku melihat Bani Aslam, maka aku yakin akan menang. Jelas di sini Umar Al-Khattab menyatakan kemenangan Abu Bakar dalam rampasan kuasa itu. Ibnu Athir juga mengesahkan perkara tersebut di dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh jilid kedua, penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, cetakan pertama tahun 1987 Masihi, muka surat 194. Pengarang menulis, Waja'at Aslamu fabaya'at faqawiyyu Abu Bakr bihim wa baya'un nas ba'd. Kabilah Bani Aslam datang dan berbaiat, maka kuatlah Abu Bakar dengan mereka. Kemudian masyarakat memberikan baiat kepada Abu Bakar. Pertikaian di sini, kenapa Bani Aslam tiba-tiba begitu cepat menyerbu kota Madinah memberikan bai'ah padahal mereka tinggal di luar kota Madinah? Peristiwa ini lebih jelas dengan pengakuan Ummul Mukminin Aisyah berkenaan peristiwa ini dalam The Translation of the Meaning of Sahih Al-Bukhari, jilid kelima, penerbit Darussalam Riyadh, cetakan Julai 1997, muka surat 23. Fama kanat min khutbatihima min khutbatin illa nafa'allahu biha laqad khawwafa Umarun nas. Aisyah berkata, tidak ada satu pun dari khutbah keduanya melainkan Allah telah memberikan manfaat dengan khutbah itu. Umar telah menakut-nakutkan masyarakat. Apakah khutbah Umar yang telah menakutkan manusia itu? Syekh Al-Qastalani dalam kitab Al-Irsyad As-Sari li Syarh Sahih Al-Bukhari, jilid ke-6, cetakan ke-7, penerbit Al-Matba'ah Al-Kubra Al-Amiriyah tahun 1323 Hijrah, muka surat 93. Faqalat laqad khawwafa Umarun nas biqaulihi la yaqta'anna aydir rijal. Aku berkata, sesungguhnya Umar menakut-nakutkan masyarakat dengan kata-katanya, nescaya dia akan potong tangan laki-laki. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam peristiwa ini, Umar mengancam orang yang tidak memberikan baiat dalam kitab karangannya Fathul Bari Bisyarh Sahih Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penerbit Al-Salafiyah, muka surat 31. Faqala Umaru la wallahi la yukhalifuna ahadun illa qatalnahu. Maka berkatalah Umar, demi Allah, tidaklah yang berlawanan dengan kami seorang pun melainkan kami membunuhnya. Sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Ubadah
terkenal sebagai sahabat Nabi yang dibunuh setelah enggan memberikan bai'ah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari seperti cetakan sebelum ini, muka surat 23, fa akhadha Umaru biyadihi fabaya'ahu wa baya'ahu an-nas faqala qailun qataltum Sa'd bin Ubadah faqala Umar qatalahu Allah. Maka Umar pun mengambil tangan Abu Bakar dan memberikan bai'ah. Masyarakat pun turut memberikan bai'ah kepada Abu Bakar. Lalu berkatalah seseorang, kalian telah membunuh Sa'ad bin Ubadah. Maka Umar pun berkata, Allah lah yang membunuhnya. Di dalam kitab Nasruddur yang ditulis oleh Wazir Al-Katib Al-Abi, jilid pertama, penerbit Turas Lil Jami' Saudi Arabia, cetakan tahun 1997, muka surat 400, pengarang menulis, Barra' bin Azib berkata, fakuntu ataraddadu bainahum wa bainal masjid atafaqqadu wujuhal Quraisy fa inni lakazalika iz faqadtu Aba Bakr wa Umar thumma lam albath iz ana bi Abi Bakr qad aqbal fi ahli Thaqifah wa hum yahtajizuna al-uzra sana'aniyah la yamurruna bi ahadin illa khatabuhu fa iza arafuhu qaddamuhu famaddu yadah famasahuha ala yadi Abi Bakr faqalu lahu bay' sya'a dhalika aw aba fa ankartu 'inda dhalika aqli. Ketika itu aku pun pergi kepada Bani Hashim. Mereka berada di sisi Nabi di biliknya. Aku pun memerhatikan wajah-wajah kaum Quraisy. Lalu diketahuilah bahawa Abu Bakar dan Umar tiada. Ada yang berkata mereka berada di Saqifah Bani Sa'adah. Yang lain berkata Abu Bakar telah dibaiat. Tidak lama setelah itu aku lihat sekelompok sahabat berbaju perang dari Saqifah bersama Umar dan Abu Ubadah. Tiada sesiapa pun berjalan melainkan diambil tangannya, lalu dihulur untuk menyapu di atas tangan Abu Bakar berbaiat. Sama ada suka atau tidak rela, maka akalku pun mengingkarinya. Maka berbalahlah dalam masalah ni mai kemudian Ali pun tak kata apa. Menurut kitab Hisham bin Ammar yang ditulis oleh Hisham bin Ammar Abul Walid As-Salami yang merupakan ulama Sunni abad ketiga Hijrah dan perawi hadis Imam Al-Bukhari, penerbit Esbelia, cetakan pertama tahun 1999, muka surat 124, pengarang menulis, wadakhala Ali wa Zubair baita Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faja'a Umar faqala ukhruju lil bai'ah wallahi la takhrujanna aw la ahruqannahu alaikum. Ali dan Zubair masuk ke dalam rumah Fatimah binti Rasulillah. Maka datanglah Umar berkata, keluarlah untuk berbaiat. Demi Allah, kalian mesti keluar atau aku bakar ia atas kamu. Kesimpulannya, dapatlah difahami bahawa kisah para sahabat sibuk menguruskan urusan pemerintahan ketika kewafatan Nabi seperti dakwaan Dr. Asri adalah tidak benar. Perhimpunan di Saqifah Bani Sa'adah adalah bertujuan merampas kekhalifahan Ahlul Bait dan bertujuan politik. Keterangan yang berasal dari sumber Ahlus Sunnah sendiri menunjukkan rampasan kuasa Abu Bakar adalah terancang dan menggunakan kekerasan, sedangkan urusan kekhalifahan telah diatur oleh Allah dan Rasulnya.